Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fahmi bin Muhammad Fazli daripada SMK St. Joseph B, Johor Bahru. Buku pilihan saya bertajuk Jangan Kecewa yang dikarang oleh Alwi Latif dan diterbitkan oleh Karisma Production Sendirian Berhad. Saya perolehi buku ini dari Perpustakaan Sultan Ismail, Johor Bahru. Buku ini mengisahkan tentang kisah hidup penulis yang mengarang buku yang saya baca ini. Di dalam buku ini terdapat berbagai moral dan pengalaman yang dihadapi oleh penulis cerita ini. Daripada kecil hingga ke besar, pengalaman pahit dan manis yang dilalui. Alwi mempunyai 8 adik-beradik. Mereka dalam kalangan keluarga yang susah. Gaji Mak Alwi hanyalah RM69 sebulan sahaja. Tidak mampu untuk menampung 8 orang adik-beradik. Sejak umur 8 tahun, Alwi membantu ayah dan abangnya di ladang getah untuk mengumpulkan getah sekerap. Kemudian, sebaik sahaja umur Alwi mencecah 12 tahun, dia dibenarkan untuk menoreh getah sendiri dan memperoleh upah RM1 sehari. Dengan duit yang dikumpul oleh Alwi, dia ingin membeli peralatan sekolah seperti kasut, alat tulis, beg dan baju sekolah. Alwi yang hanya memakai beg yang diperbuat daripada guli tepung dan dijahit oleh maknya untuk pergi ke sekolah. Beliau selalu dibuli dan diejek di sekolah kerana beliau miskin dan tidak mampu untuk membeli barang-barang seperti rakan-rakannya. Beliau menyatakan bahawa kesusahan yang beliau hadapi dulu tidak pernah mengecewakan beliau walaupun makanan hanya berlaukkan ikan masin atau garam. Pada umur 15 tahun, ayah Alwi menghidap penyakit kanser paru-paru kerana selalu menghisap rokok pada waktu muda. Alwi pernah menasihati ayahnya supaya berhenti merokok, tetapi ayahnya berkata, tanda ayah nak meninggal nanti ialah apabila ayah berhenti merokok. Dengan izin Allah, ayah Alwi berhenti merokok dan selang beberapa hari ayahnya meninggal di hospital pada 19 Mei 1982. Pada tahun itulah Alwi mengambil peperiksaan sili rendah pelajaran yang dikenali sebagai PT3. Alwi tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Beliau mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan itu. Kemudian, sewaktu Alwi berumur 18 tahun, beliau membuat permohonan ke maktab untuk menjadi seorang cikgu bahasa Melayu. Tapi permohonannya ditolak dan beliau mendapat tawaran ke Universiti Teknologi Malaysia UiTM dan beliau menyambungkan pelajaran beliau di sana. Mendidik bukan dengan mengisi otak murid dengan segala macam pengetahuan, tetapi mendidik ialah membangkitkan jiwa dan fikiran untuk menambahkan pengetahuan supaya apa yang diketahuinya nanti dapat dipergunakan untuk mencari apa yang belum diketahuinya. Itulah ayat pegangan Alwi. Sebaik sahaja tamat pembelajaran beliau di UiTM, Alwi memohon untuk ke Institut Teknologi Mara dalam bidang Art and Design. Alwi amat gemar dalam bidang seni halus. Pada hari temuduga praktikal dan desain, Alwi dan beberapa rakan yang lain disuruh melukis buah kelapa menggunakan hos getah dalam keadaan atau rupa bentuk lain dari yang lain mengikut imajinasi masing-masing. Sebaik sahaja lukisan Alwi dinilai, panel penemuduga agak kagum dan puas hati, maka mereka mencadangkan Alwi untuk masuk ke bidang arkitek. Tetapi sebaik sahaja salah seorang dari panel lain melihat pendapatan Ibu Alwi yang terlalu sedikit, iaitu RM90 sebulan, mereka terus berbincang dan mengatakan bahawa Alwi tidak mampu untuk dari segi kewangan kerana peralatan untuk kerja kursus terlalu mahal. Dengan izin Allah, panel penemuduga memberi Alwi peluang untuk mengikuti kursus pengajian perniagaan dan Alwi pun terus bersetuju. Walaupun Alwi tidak dapat kursus yang diminatinya, tetapi tidak bermakna beliau tidak boleh untuk berjaya. Sebaik sahaja Alwi tamat pengajiannya di Institut Teknologi Mara dan memperolehi diploma pengajian perniagaan, Alwi pulang ke kampung halaman untuk berehat. Memandangkan keluarga beliau mempunyai ladang getah seluas 8 ekar, Alwi menoreh getah di situ untuk mendapatkan pendapatan untuk menampung hidupnya sementara beliau mencari kerja yang tetap. Selepas beberapa tahun, Alwi membuat perniagaan sendiri, iaitu menjual ikan di pasar tani. Perniagaannya berjalan dengan sangat lancar. Kemudian, selang beberapa tahun lagi, beliau bekerja di pasar malam dengan menjual buku dan alat tulis. Beliau menjual buku-buku agama dengan mempromosikan buku-bukunya di sekolah, dan pada malam hari, beliau berniaga kek dan roti di pasar malam. Sebelum ini, beliau mempunyai sebuah kereta Toyota berwarna kuning, tetapi disebabkan dia berhenti kerja menjual buku, beliau terpaksa menjual kereta tersebut untuk membuat modal berniaga dan modal berkahwin. Beliau melalui banyak rintangan dan cabaran untuk mengumpul modal untuk berkahwin. Jika diturutkan rasa kecewanya, beliau mungkin mampu untuk bertahan berniaga dalam masa sebulan sahaja.
Tetapi dengan semangat Alwi yang memuncak, beliau mampu untuk mengumpul wang untuk dijadikan modal untuk berkahwin. Beliau pernah menjadi tukang masak hampir 1 tahun lamanya di sekolah tempat beliau mengajar sebagai guru kontrak. Apabila guru mencukupi, beliau terpaksa berhenti menjadi guru di situ. Beliau juga pernah mencuba untuk meminang beberapa orang gadis yang diperkenalkan oleh rakan-rakannya, dan kesemua pinangannya ditolak dengan pelbagai alasan yang diberikan. Semasa Alwi bekerja sebagai tauki buku, beliau diperkenalkan dengan seorang gadis oleh rakannya. Sewaktu Alwi melihat gambar gadis tersebut, hatinya mula jatuh cinta kepada gadis itu. Bak kata orang, cinta pandang pertama. Gadis ini pernah dipinang oleh Alwi, tetapi ditolak dengan alasan yang diberikan keluarganya. Alwi hanyalah cuma penjual buku. Namun dengan semangat Alwi yang membuat, Alwi tidak putus asa untuk mendapatkan si gadis itu. Alwi cuba meminang untuk kali kedua dan pinangannya diterima. Lalu gadis itu sudah pun sah menjadi isteri Alwi. Selepas berkahwin, cabaran dan tantangan menjadi lebih sukar untuk mereka berdua. Tetapi rezeki Alwi selepas berkahwin amat murah. Dari pegawai pentadbir, Alwi dinaikkan pangkat hingga menjadi pengurus besar. Selepas 5 tahun dan perniagaan, Alwi sudah sampai di kemuncaknya. Perniagaan mula bermasalah. Untung dari perniagaan menjadi kecil sedikit, gaji pekerja mulai dipotong, allowance lebih masa dihentikan, allowance perjalanan dan pekerja mulai berhenti. Selepas beberapa bulan, syarikat mula merudum. Kemudian Alwi dan isterinya membuka klinik dan butik untuk menyara hidup mereka berdua. Cabaran demi cabaran dilalui oleh Alwi dan isterinya, seperti klinik dan butik yang dibina oleh mereka sudah pun hangus terbakar dan punca pendapatan mereka terjejas. Alwi terpaksa menjual semua perabot yang ada di rumah beliau kecuali dapur dan katil. Mereka reda dan tidak kecewa dengan apa yang jadi. Akhir sekali, selepas kejadian yang pahit itu, Alhamdulillah, Alwi telah dipanggil ke satu tribunal untuk menggalas jawatan sebagai anggota lembaga pengarah koperasi. Syarikat ini amat memberi untung kepada Alwi dan mengubah nasib keluarganya. Tiba-tiba, syarikat tribunal mereka kebelakangan ini menjadi tidak tentu hala dan untung naik dan turun. Lalu pelabur-pelabur memarahi mereka dan tidak berpuas hati dengan mereka. Namun Alwi dengan tenang cuba menyelesaikan masalah yang berlaku. Walaupun syarikat hampir saja jatuh, tapi dengan usaha Alwi, beliau cuba untuk menaikkan lagi syarikat itu. Sehingga kini Alwi masih memegang jawatan sebagai anggota lembaga koperasi dan telah menjadi pengerusi sebuah koperasi yang lain. Moral yang saya dapat daripada cerita ini ialah, kita janganlah kecewa dengan kegagalan-kegagalan yang boleh ditukar ganti. Tapi kecewalah jika gagal menunaikan janji dengan pengurus alam ini. Janganlah kita berduka kerana kegagalan dunia, tapi tangisilah dosa-dosa yang telah dilakukan dengan azab yang bakal menimpa bagaimana untuk mengatasinya. Sekian sahaja bicara buku saya kali ini. Saya berharap agar perkongsian saya yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada semua, terutamanya kepada para pelajar yang sering merasa kecewa dengan kehidupan dan persekitaran. Terima kasih dan Assalamualaikum.